British telah menjajah tanah Melayu pada tahun 1824 sehingga tahun 1957. Meskipun British memberi kemerdekaan, mereka telah mengaut segala keuntungan ekonomi di tanah Melayu dan mereka bersikap kejam ke atas penduduk tanah Melayu. Apa yang kamu semua mahu dari kami? Sampai bila kamu orang Melayu ingin bergantung kepada hasil kegiatan bagian dan lain saja? Sejak dari kecil lagi, kami diajar untuk mencuci tangan dan menjadi nelayan. Ini semua makanan kami. Kami ingin menawarkan pekerjaan kepada kamu orang Melayu di bahagian penumpungan dan peladangan. Adakah kamu orang bersetuju? Terima kasih sajalah. Kami tidak mahu. Yang tinggi terhadap misi timah dan getah telah menyebabkan British mengadakan mesyuarat untuk membincangkan isu ini. Kenapa orang Melayu begitu naif akan asing bagi mereka yang sangat lumayan? Tidak mengapa, sekiranya mereka tidak mahu, tidak mengapa kita tidak menggerakkan tenaga untuk keluarkan hasil dari bumi tersebut. Di tanah Melayu, British akan membukakan sektor kerja yang lebih besar. Aku melantik kau menjadi ketua. Balik dan maklumkan kepada penduduk kau di sini. Baiklah tuan, saya akan segera menyampaikan berita ini kepada mereka. Terima kasih. Semua orang, mari sini. Saya ada berita baik kepada semua orang daripada British. Di tanah Melayu, British telah menawarkan pekerjaan kepada semua orang dengan gaji yang lumayan. Tetapi, kita kena berhikmat di sana berpisah dengan ahli keluarga kita. Itu bukan sesuatu yang kami dikhawatiri. Kami setuju dengan kamu. Tiba masa mengubah nasib kami. Bagaimana dengan jualan kalian pada hari ini? Apakah pendapat kamu sesuai dengan titik perlu yang kamu hasilkan? Kita meminta banyak, pendapatan kami mencukupi. Tapi adalah lebih baik sekiranya tuan dapat membantu kami membaik pulih kami punya ekonomi. Perniagaan kami semakin merunduk. Tanah Melayu menawarkan sektor yang luas. Tak kata orang ada air, ada ikan di mana. Ada tempat di situ, ada rezeki. Kami ingin membantu kamu orang Cina untuk menaikkan taraf hidup kamu orang. Kalau kami pergi ke penumpungan biji timah, kami mesti akan memberikan ganjaran yang lebih lumayan. Kami sampai terbiasa. Kalau tuan menawarkan kami bulan demi, pastilah kami tidak mampu untuk menolak. Apa-apa pekerjaan pun kami mampu dan kami sanggup. Asalkan lama-lama kami akan terbiasa. Kami setuju. Jangan kami tempoh untuk cari lebih ramai lagi orang yang boleh bekerja dengan pihak tuan. Turun! Kamu dulu. Saya dulu. Sejak hari-hari ini, aku melihat ramai imigran Cina dan India masuk ke tanah Melayu kita. Aku rasa ini semua adalah hela British untuk mengembangkan kuasanya di tanah Melayu kita. Ya, aku setuju. Tidak jurang antara kaum yang semakin membesar dan layanan British yang berbeza. Walaupun kedatangan bangsa Cina dan India pada awalnya merisaukan bangsa Melayu, tapi lama-lamaan mereka mula menerima dan mula terbiasa dalam menguruskan ekonomi masing-masing. Kita perlulah melakukan sesuatu supaya penduduk tanah Melayu tidak berani untuk menentang kita. Ya, betul. Dengan adanya penyatuan antara penduduk tanah Melayu, ia mesti akan menggugat kuasa British. Tapi bagaimana? Saya ada satu idea. Bagaimana kalau mewujudkan satu dasar yang dikenali sebagai divide and rule dengan memecahkan kaum-kaum di kawasan tanah Melayu. Kita kan letak kaum Melayu di kawasan luar bandar, perkampungan, dan kaum Cina di kawasan bandar dan kaum India di pinggir bandar dan estate. Menarik. Wahai kampung orang, ke sini berkumpul. British ada benda penting yang ingin disampaikan. Hello everyone, saya ada berita yang ingin untuk disampaikan kepada kamu orang kat sini. Hari ini kami akan memecahkan kamu orang ke kaum masing-masing.
Kenapa pula kami senang bersama mereka di sini? Ya, setuju. Ya betul, kami boleh bertoleransi. Betul? Kenapa pula secara tiba-tiba? Pengenalan sistem divide and rule telah memisahkan bangsa di tanah Melayu mengikut kedudukan dan tempat pekerjaan mereka. China berada di kawasan bandar, India berada di kawasan estate dan juga Melayu berada di kawasan perkampungan. Ini adalah tujuan untuk British memastikan mereka melaksanakan pekerjaan dan memudahkan untuk bangsa tersebut melaksanakan sebarang tugasan. Sebaliknya, ini adalah hela British untuk mengelakkan penyatuan bangsa dan menjadikan penduduk tanah Melayu bersatu dan memiliki pemimpin tersendiri. Itulah, tapi mereka fasih dalam bahasa Melayu, kan? Tapi saya tahu bahasa Melayu yang asas je. Pun sekolah kebangsaan telah bersedia untuk menerima segala jenis kaum di sekolah mereka, tetapi rakyat Malaysia masih mengasingkan anak-anak mereka ke sekolah yang berjenis kebangsaan. Sehingga kini, bangsa Melayu, Cina dan India masih memonopoli sektor ekonomi yang berbeza, seperti yang dapat dilihat dari sektor kerajaan dimonopoli oleh bangsa Melayu, sektor perniagaan oleh bangsa Cina dan bangsa India masih memonopoli sektor peladangan. Dari segi penempatan pula, walau tidak ditetapkan, sesetengah kawasan masih memiliki majoriti bangsa tersendiri, seperti bangsa Melayu di kawasan Damansara, Cina di kawasan Montiara dan India di kawasan Kelang. Malaysia adalah satu negara yang terdiri dari pelbagai kaum. Bagi mengelakkan jurang antara kaum semakin membesar, beberapa pihak perlu bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka. Melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sedari kecil generasi kita perlu dididik dalam menghormati kepelbagaian kaum ini. Golongan dewasa, termasuk ibu bapa dan guru, perlu menjadi contoh ideal dengan mendidik sikap hormat menghormati terhadap adat resam setiap kaum. Sikap kekitaan perlu disedarikan dari kecil atas tujuan mengelakkan generasi akan datang merasa keterbezaan yang menyebarkan keterasingan disebab ketidaksamaan bangsa dan budaya. Badan kerajaan juga perlu cenderung dalam melaksanakan kempen penyatuan bangsa. Kini, Malaysia Madani diterbitkan. Tindakan yang diambil oleh kerajaan tidak boleh disangka lagi memberi impak yang sangat besar dalam penyatuan bangsa. Dari segi pendidikan pula, kerajaan boleh menekankan subjek seperti sivik dan kewarganegaraan serta hubungan etnik. Penekanan terhadap subjek-subjek berikut dapat memberikan kefahaman berkaitan bangsa dalam generasi muda dari kecil hingga tahap pendidikan tertinggi. Subjek tersebut mampu melahirkan generasi bersifat isi dengan kuku di mana tiada jurang di antara kaum. Di era membangun, teknologi tidak asing, maka media masa juga berperanan penting dalam memberikan maklumat yang tepat bagi tidak mengelakkan sentimen mengenai isu bangsa ini meluas dan tersebar. Individu yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan media ini untuk menabur fitnah yang menyebabkan berlaku kesalahfahaman dan menyebabkan jurang perkauman semakin tinggi. Media masa perlu bersikap lebih sensitif dan tidak membenarkan isu yang berbau rasisme dibenarkan di atas jalur penyampaian. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan.